Hai, Assalamualaikum. Okey, hari ni kita nak belajar tentang tajuk ruang. Kita tahu dalam tajuk ruang, yang biasa kita jumpa adalah tentang perimeter, luas dan isi padu. Okey, apa dia perimeter? Perimeter adalah hasil tambah semua sisi raja. Tak kiralah raja tersebut adalah segi empat sama. Ini segi empat sama. Okey, segi empat sama. Ataupun segi empat tepat. Ataupun segitiga. Ya, bergantung pada soalan dan keadaan. Jadi perimeter ini adalah ukuran keliling. Okey, apa maksud dia? Ukuran keliling tu maksudnya kita tambah ukuran sisi luar ni sahaja. Ini dipanggil sisi yang saya warnakan tu. Okey, ini namanya sisi. Kita tahu ini nama dia sisi. Kata dia sisi Iman pula. Itu nama orang. Okey. Jadi kita perlu tambah ukuran sisi keseluruhan raja. Okey. Contohnya diberi satu ukuran. Nanti kita tengok di contoh yang selepas ini. Okey, tapi saya nak mudah yang ini, saya nak namakan dia sebagai A. Contoh A, sini A. Sini pun A. Ini pun A. Ini pun A. Okey. Jadi, macam mana kita nak buat? Kita tambahkan semua A itu. A tambah A tambah A tambah A. Okey. Jadi, akan dapat jawapan untuk perimeter. Okey, itu perimeter. Perimeter adalah ukuran tambah keliling ataupun ukuran tambah semua sisi sesuatu raja. Okey? Okey, kita tengok pula luas. Apa dia luas? Luas, okey. Luas sebenarnya, kalau kita selalu dengar kata luas mata memandang. Kan, luas kedalaman. Okey. Jadi, luas adalah di bahagian dalam ini. Keluasan. Berapa luas padang? Berapa luas kolam air? Tadi, kalau perimeter macam pagar. Berapa ukuran pagar? Okey. Okey, kalau ukuran pagar tu ukuran pagar keliling rumah. Okey, itu perimeter. Tapi kalau luas dia adalah luas di sebelah dalam. Perimeter dia keliling saja. Okey. Jadi, tak kiralah dia gambar raja apa, sama ada segi empat sama ataupun segi empat tepat, boleh juga. Segi empat tepat pun sama. Ini segi empat tepat ya. Okey, luas di bahagian dalam. So, kalau saya wakilkan panjang, ini panjang dia. Ini panjang. Ini P. Okey. Dan ini L. Lebarnya. Okey, ini pun P juga. Sebab dia bertentangan kan. Ini pun L-nya. Okey. Tapi kalau untuk mencari luas, kita hanya menggunakan satu P dan satu L saja, iaitu P darab L. Maka dapatlah luas. P itu apa? P itu panjang. Panjang sisi ya. Darab lebar. Lebar sisi. Okey. Ini untuk luas segi empat sama ataupun segi empat tepat. Okey, sama je. Dia punya formula. Okey, tapi bila diberi gambar rajah segitiga.
Formulanya lain sikit. Okey. Formulanya akan jadi sama ada, dia boleh dua sama ada kalau dah pernah belajar sebelum ni, setengah darab panjang darab lebar. Okey? Atau panjang darab lebar bahagi 2. Boleh juga. Kenapa ada setengah darab panjang darab lebar dan panjang darab lebar bahagi 2? Kerana segitiga ini dia sebenarnya berasal daripada segi empat sama. Ni contoh saya beri saya padam dulu. Saya buat contoh di sinilah. Ini segi empat sama. Kemudian dia potong 2. Bila dia potong 2, maka lahirlah segitiga ni. Sebab itu dia punya formula ada setengah ni. Separuh daripada keluasan segi empat sama tu. Kenapa kita bagi 2 kat sini pun sama? Maksudnya kita cari dulu panjang darab lebar keseluruhan ni, satu segi empat sama ni atau segi empat tepat. Kemudian kita bahagi 2, kita potong 2. Jadi dapatlah luas untuk segitiga. Okey. Seterusnya, isi padu. Isi padu sama juga, ada kuboid dan ada kubus. Kalau kubus begini gambarnya. Kubus dia daripada segi empat sama. Kalau kuboid macam tu. Tapi dia punya formula sama je. Kalau saya letak ini panjang, ini lebar, ini tinggi. Bermaksud yang mana dia di sisi yang kalau kita buat dalam bentuk gambar 3D yang lebih nampak kalau tinggi ni, yang mana dia ada 4 ketinggian ni, semua ni sama, ni tinggi, ini pun tinggi, ini pun tinggi. Maksudnya yang ini sisi tinggi, ini pun sisi untuk tinggi, ini pun sisi untuk tinggi, ini pun sisi untuk tinggi. Kalau lebar, ini lebar, ini lebar, ini lebar, ini pun lebar. Kalau panjang, ini panjang, ini panjang, ini panjang, ini pun panjang. Jadi untuk formula untuk isi padu, kita tahu panjang darab lebar darab tinggi. Jadi kita cuma perlu cari satu panjang. Kita perlu ambil satu saja panjang, satu saja lebar, satu saja tinggi. Tak perlu ambil semua. Walaupun dia ada banyak panjang, ada banyak lebar, ada banyak tinggi. Sebab dia ukurannya sama tapi untuk formula untuk cari isi padu tu adalah isi padulah keseluruhan gambar tu. Ni. Isi padu. Dia mencari isi padu untuk bongkah itu. Sebab tu kalau kita letak air dalam bongkah tu, keseluruhannya kita kata isi padu untuk air tersebut. Jadi ini formula untuk isi padu. Kita ingat semula untuk perimeter, jangan keliru sebab ramai student keliru antara perimeter, luas dan isi padu. Perimeter adalah hasil tambah ukuran sisi. Hasil tambah ukuran semua sisi ni luar. Luas adalah kalau segi empat sama dan segi empat tepat, kita guna 1
satu saja panjang, satu saja lebar walaupun ada dua panjang, ada dua lebar. Kita tahu tadi. Okey, panjang darab lebar, panjang darab lebar. Okey? Okey. Kalau segitiga, 1/2 darab panjang darab lebar. Okey, ataupun panjang darab lebar bahagi 2. Okey. Isi padu panjang darab lebar darab tinggi. Okey? Okey, kita nak tengok contoh. Kalau perimeter tadi kita kata ukuran tambah keliling, sisi ataupun tepi. Okey, jadi kita tahu kalau diberi di sini 5 cm, segi 4 sama, sisinya semua sama. Jadi kita biasa tu minta tandakan dengan tanda macam ni supaya kita tahu semua ukuran itu sama dia punya panjang dia. So 5 cm, 5 cm, ini pun 5 cm. Okey? Jadi kita nak tambah sekarang. Jadi untuk tambah ni kita kena hati-hati Kita nak bila setiap kali kita tulis, kita mesti tandakan yang itu kita dah kira. Okey, so kita tulis 5 cm tambah, kita semak ini kita dah kira 5 cm, ini pun kita dah kira, dah tulis, tambah 5 cm. Okey, kita dah tulis, tambah 5 cm. Ini kita dah tulis. Okey, kenapa saya buat macam tu? Supaya kita tak terlebih tambah ataupun terkurang tambah. Okey, sekarang kita tambahlah 5 tambah 5 10, 10 tambah 5 15, 15 tambah 5 20 cm. Jadi jawapannya adalah 20 cm. Kita kena pastikan yang kita memang kira dengan betul. Tiada yang terlebih atau terkurang. Satu kita perlu tanda. Okey, untuk contoh yang kedua. Okey, kalau di sini 3 cm. Okey, kita ajar tanda tadi ini 3 cm. Ini pun mesti 3 cm. So yang ini 7 cm, kita calik 2 sebab ukurannya berbeza. Ini pun yang bertentangan ni kita calik 2 sebab ukuran dia sama. So kita tahu yang sebelah sini 3 okey, cm. Yang sebelah sini pun 7 cm. Setelah kita tanda tu, kita tahu dia punya ukuran tu sama. Jadi untuk cari perimeter, kita tulis dan kita semak supaya kita tak terlebih dan terkurang macam saya beritahu tadi. Okey, kita ambil 7 cm. Okey, 7 cm ni kita dah ambil, tambah 3 cm. 3 cm tambah 7 cm tambah 3 cm. Cm tu sentimeter so kita dah tahu, kita dah ambil semua sisi. Jadi 7 tambah 3 10, 10 tambah 7 17, 17 tambah 3 20. Okey, 20 cm. Jadi jawapannya 20 cm untuk ukuran perimeter, ukuran kelilingnya. Okey? Okey. Kita tengok contoh yang kedua. Okey, sebelum contoh kedua, ada yang saya dengar kata, boleh tak saya nak buat dalam bentuk lazim? Okey, bentuk lazim contohnya macam ni. 7 cm tambah 3 cm tambah 7 cm tambah 3 cm. Boleh. Tak ada masalah. Asalkan kita dapat jawapannya sama. Okey? Dan formula yang kita gunakan tu betul. Okey, ini untuk perimeter. Okey, kita nak tengok contoh untuk luas. Okey? Okey, luas, kita tengok gambar rajah yang diberi di sini adalah segi 4 sama. Jadi kita tandakan dulu. Tanda ni macam ni. Supaya kita tahu ini adalah segi 4 sama. So kita tahu bila kita tanda macam tu, kalau yang itu 5 cm, ini pun 5 cm. Okey? Okey, untuk luas kita guna formula panjang darab lebar. Betul? Panjang darab lebar. Jadi kita perlu hanya ambil satu panjang dan satu lebar saja. Okey? Jadi kita tulis 5
cm darab 5 cm. Okey, gunakan Sifi 5 darab 5 25 cm. Kita kena ingat kalau untuk luas dia ada kuasa 2 di situ. Sebab kita darabkan 2 kan. Darab 2 sisi tu. So dapat 25 cm persegi, ya. Jadi kita dapatlah luas di dalam ini adalah 25. Ni luas keseluruhan dalamnya. Okey, itu maksud luas. Okey, kita nak tengok contoh luas untuk segitiga, ya. Okey, luas untuk segitiga tadi kita beritahu ada 2 formula yang kita boleh gunakan. Okey, yang pertama A ini 1/2 darab P darab L, ya. 1/2 darab panjang darab lebar. Okey, kalau B, okey, formulanya adalah P darab L bahagi 2. Panjang darab lebar bahagi 2. Okey, kita tengok dulu macam mana nak guna untuk yang cara A, ya. Okey, kita tulis 1/2 1/2. Okey, darab dengan panjang, panjangnya 6 darab dengan 5. Okey. Okey, macam mana kita nak selesaikan? Setelah kita masukkan ukuran dalam formula, okey, kita buat dulu 6 darab 5 ni, ya. Kita selesaikan dulu 6 darab 5. Okey, jadi kita tulis semula 1/2 darab dengan 6 darab 5 berapa? 30. Okey. Okey, jadi 30 darab dengan 1 bahagi 2. Separuh daripada 30 adalah 15. Jadi jawapannya adalah 15 cm kuasa 2. 15 cm persegi. Sentimeter persegi. Okey. Okey, 30 darab 1 30. Jadi 30 bahagi 2. 3 bagi 2 1. 1 darab 2 2. 3 tolak 2 1. Turunkan sifar. 10 bagi 2 5. 5 darab 2 10. Okey. Jadi jawapannya adalah 15 cm persegi. Okey, itu cara A. Kalau cara B, kita masukkan juga sama. Panjangnya 6. Okey, P darab L bagi 2 ni. Okey, so darab dengan L-nya 5. L-nya 5. Okey, bahagi 2. Jadi 6 darab 5 30. 30 bahagi 2 sama, ya. 30 bahagi 2 15. 15 cm persegi. Okey, jadi boleh pilih mana-mana cara yang lebih mudah, cepat dan tepat. Sama ada cara A boleh, cara B pun boleh. Okey, ini untuk luas segitiga. Kita nak tengok contoh untuk isi padu. Isi padu tadi kita tahu dia punya formula panjang darab lebar darab tinggi. Okey, jadi kita perlu ambil hanya satu panjang, iaitu 7 cm darab L-nya 5 cm, lebarnya 5 cm, darab tingginya 10 cm. Okey, kita perlu darabkan satu persatu. Kita buat 7 darab 5 dahulu. 7 darab 5 35 cm. Okey. Kemudian 35 darab 10. Okey, 35 darab 10 cm. Kita dah boleh guna bentuk lazim. Ataupun kita tahu bila ada sifar, kita terus dapat jawapan kan 350 cm. Ataupun boleh buat begini, 35 darab 10. Okey, jadi sifar. Turunkan 5 ni di sini, ini 3. Ini cara shortcut, Okey. Ini cm. Okey, jadi jawapannya adalah sentimeter padu. Ada kuasa 3. Okey. 350 cm padu.
Sebab dia ada ni 3 ni. 3 sisi yang kita ambil untuk kita darabkan. Okey. Okey, kalau untuk padu dia sentimeter padu, kalau untuk luas sentimeter persegi. Jadi 350 itu adalah ini isi padu keseluruhan untuk bongkah ini. Okey. Ini semua ni isi padunya. So, kita dah cari dah. Okey. Ini hanya untuk ada satu rajah saja. Kalau kita nak tengok contoh seterusnya ni, ini untuk 2 rajah. Okey, soalannya cari perimeter seluruh rajah. Jadi, kita perlu tahu yang pertama sekali tadi, tandakan. Ini segi 4 sama kan? Okey. Okey, kalau segi 4 tepat, okey, dia ada 2 macam ni. Sebab lain kan dia punya ukuran tu. Okey, ini ketiga pula. 3 calit nak membezakan. Jangan keliru ya. So kita tahu yang ini pun 2, ini pun mesti 2. Kalau ini 4, yang atas ni mesti 4. Okey. So kita tulis ini 4. Okey, kalau ini 5, ini mesti 5. Ini pun mesti 5. Okey. Okey, untuk perimeter, kena hati-hati di sini. Perimeter bahagian yang bersambung ini, yang bergabung ini di sini tidak kita kira. Kita tak kira. Sebab namanya tadi, perimeter ini adalah ukuran keliling. Okey? Ukuran keliling. Jadi kalau ukuran keliling, kita cuma ambil bahagian keliling je lah luar ni. Sahaja. Okey? Sebab kita nak pasang pagar kan? Untuk rumah kita. Jadi kita pasang keliling je, kita tak lalu tengah. Okey. Jadi kita perlu pastikan semua ukuran keliling ini ada dia punya ukuran. Okey, yang mana kita tengok tak ada ukuran lagi? Yang ini ada 5, ini ada 5, ini ada 5, ini 4, ini 4, ini 3, ini 2 cm. Okey. So nampaknya yang ini belum ada lagi. Yang di sini belum ada lagi. Okey. Jadi macam mana kita nak cari? Okey, kita tahu untuk dia punya ukuran sebenar, kita tahu ini sebenarnya 5 kan? Di sini adalah 5 cm. Ni semua ni 5 cm. Jadi kita nak cari bakinya di sini berapa yang tinggal. Jadi kita tolak yang ini, kita tahu ukuran di sini 2. Ini pun 2 kan? So, 5 tolak dengan 2 di sini. Kita akan dapat bakinya 3 cm. 3 cm. Okey? So, kalau 3 tambah 2, dapat balik 5 tadi. Okey? Macam tu. Jadi, kita tambahkan sekarang. Kita semak ya. Semua tu mesti ada 5 cm. Okey, ada. Tambah 3 cm, ada, tambah 4 cm, okey, ada, tambah 2 cm, ada, tambah 4 cm, ada, tambah 5 cm, ada, dan tambah 5 cm. Okey, cukup. Maksudnya kita dah tambah, dah tulis semua yang ada supaya kita tak keliru. Okey? Okey, jadi kita tambahkan sekarang 5 tambah 3, 8. 8 tambah 4, 12. 12 tambah 2, 14. 14 tambah 4, 18. Okey, 18. Saya terus tambah 2, 5 ni 10, jadi 28 cm. Okey, gambar rajah ni perimeternya adalah 28 cm. Okey, kita dah pastikan semua kita dah kira ya, jangan ada yang tertinggal ataupun terkurang. Okey, ini untuk perimeter. Jadi kalau kita nak pergi beli pagar, kita tahulah dia punya dawai yang perlu kita beli untuk pasang pagar seluruh rumah kita adalah 28 cm je. Tapi takkan 28 cm kecil sangat kan? Biasa kita guna ukuran untuk pagar meter lah. Okey, kalau 3 meter
jauh sangat pula. Itu untuk ukuran kat jalan kan. Kalau kita tengok kat papan tanda tu ada km. Itu untuk ukuran berapa jaraknya. Tapi selalu kalau yang ukuran yang pagar ni sama ada kita guna meter ataupun sentimeter. Okey. So kita tengok luas pula. Macam mana cari luas seluruh rajah? Luas ni dia kita perlu tahu dia punya formula tadi, panjang, darab, lebar. Itu je. So kat sini kalau kita tengok, kalau kita tulis calitnya kan, nak tahu dia punya ukuran. Okey, itu tanda calit 1, ini 2, ini 3. So kita tahu kalau mana kita tanda 1 tu itu 5. Ini 5 cm, ini pun 5 cm. Kalau ini 7 calit 2, ini pun 7 cm. So ini 2, ini pun 2 kat sini kan. Okey. Tapi kita tak naklah tahu semua ni sebab dia luas. Kalau luas kita cuma perlu cari 1P dan 1L saja. Jadi nak senang kita bahagikan rajah ini kepada 2. Satu rajah ni untuk rajah A. Okey, saya nak guna color lain senang nampak. Okey, ini rajah A. Ini rajah B. So kita perlu cari satu-satu dulu. Panjang darab lebar untuk A. Okey, panjang darab lebar untuk A. So kita cuma ambil satu saja panjang dia, 5 cm. Darab dengan satu lagi lebarnya 5 cm juga. So kita tahu 25 cm kuasa 2. Okey. So selesai. Kita kira luas untuk A, kita kira luas untuk B pula. Luas untuk B, panjang darab lebarnya kita ambil satu panjang 7 cm. Darab dengan 2 cm. Jadi 7 darab 2 14. Jadi 14 cm persegi. Okey. Jadi jangan lupa tambahkan dekat sini sebab kita nak luas seluruh rajah ya. Kita mencari luas seluruh rajah. Jadi kita tambahkan 5 tambah 4 9. 2 tambah 1 3. Jadi sentimeter kuasa 2 persegi. Okey. Ini jawapannya. Kita cari satu persatu dulu. Okey. Kemudian kita tahulah yang ini 25, yang ini 14. Okey. Jadi seluruh rajah ni dalam ni, okey, kita tahu bila kita tambahkan kita akan dapat 39 cm persegi. Okey, ini luas. Okey, sekarang kita nak tengok isi padu. Okey. Okey, isi padu. Kita perlu tahu, kita pergi pada dia punya formula. Okey, kat sini kata cari isi padu dua buah kubik yang sama ini. Okey. Dia nak sebenarnya cari isi padu keseluruhan ya untuk soalan ni. Jadi dia nak kita cari kedua-duanya. Jadi kita akan asingkanlah macam tadi. Ini A, ini B. Okey. Kita guna formula panjang darab lebar darab tinggi. So kita kena cari dulu sisinya. Jadi kalau sini 5, sini pun 5. Ini pun 5. Okey, yang sebelah belakang tu pun 5. Okey, sebab dia kata dua kubik yang sama. Maksudnya ni pun samalah ukuran dia ni. 5 jugalah tu. Okey, 5. Okey. Jadi kalau dia punya ni lebar, ni segi 4 sama kan. So ini 3. Semua sama. Jadi 3 jugalah ni. 3 cm. Ni pun 3 cm. Okey. Okey, so kita nak buat satu persatu. A dulu. So kita ambil A, kita kira A. Panjang dia berapa? 3 cm. Darab
dengan 5 cm. Ataupun kita ikutlah. Okey. 3 cm juga. Okey, darab dengan 5 cm. Okey. Jadi jawapannya, okey, saya perlukan ruang yang banyak. Okey, jadi kita tulis mula A sama dengan panjang darab lebar darab tinggi kan. Jadi A 3 cm panjang, 3 cm darab lebar 3 cm darab tinggi 5 cm. Okey. Jadi kita darabkan 3 darab 3 9, 9 darab 5 45 cm kuasa 3 padu. So untuk B, itu untuk A. Sekarang kita nak cari B. Okey, B sama juga. Sebab dia bongkah yang sama ukuran, jadi kita cuma ulang je lah. 3 cm darab 3 cm darab 5 cm. Okey. Jadi 45 cm kuasa 3. Jadi jawapannya 5 tambah 5 10, 4 tambah 4 8 tambah 1 9. Jadi 90 cm padu. Okey. Jadi seluruh rajah ini, isi padunya adalah 90 cm padu. Okey, ini 45. Ini pun 45. Jadi bila kita tambahkan, dia akan dapat 90. Okey? Okey, ini cara yang pertama. Kita tahu kedua-duanya sama saiz, kita cuma perlu ulang semula je dan tambahkan. Ataupun kita boleh terus je darab 2. Kita dah tahu A tadi 45 cm padu kan? So kita cuma perlu darab 2 je lah, sebab ada 2 bongkah. Jadi kita akan dapat sama juga. 5 darab 2 10, 4 darab 2 8, 90. Okey, sebab dia gambar rajah yang sama. Okey. Okey, boleh guna yang ini. Okey, kita nak bezakan. Boleh guna yang ini. Boleh juga guna yang begini. Okey. Okey, ini untuk isi padu. Jadi kita dah tengok tadi nak mencari perimeter, nak mencari luas dan nak mencari isi padu. Okey. Jadi jangan silap, jangan keliru yang mana perimeter, yang mana luas dan yang mana isi padu. Kita dah jelaskan tadi. Mudah je kan kalau kita tahu konsepnya. Okey, terima kasih.